Hai semua, hari ini kita akan kongsikan cara macam mana nak masukkan perkataan dalam 3D Jelly kita ya. Okey, sebab ramai yang juga ada masalah nak masukkan perkataan. Okey, kita tengok satu-satu, lepas tu kita tengok apa masalah dia dan kita cuba selesaikannya satu-satu. Okey, mula-mula kita nak sediakan perkataan ni, kita boleh gunakan berbagai cara lah. Ada yang gunakan biskut punya kata, ada yang gunakan acuan silikon, macam-macam pun boleh. Dan dekat sini saya gunakan acuan silikon. Bila dia dah kering macam ni, okey. Tips yang pertama ya, pastikan you letak dekat acuan silikon tu semaksimal mungkin. Sebab bila tulisan tu tebal, dia lebih stabil bila kita campurkan di dalam jelly nanti, ya. Jangan buat nipis. Lepas tu kita susunkan dalam kita punya tray. Okey, susunkan ni kita kena pastikan kita letak dalam songsang sisi, sebab kita akan buat daripada belakang kan. Kalau kita menghalakan kita, nanti bila siap nanti tulisan tu jadi songsang sebab dia akan diterbalikkan. Itu pun kena hati-hati. Lepas tu kita susun dengan elok. Okey, susun dengan elok, pastikan dia terletak dan jangan ada air lah, kering ya. Kalau kita nak gerakkan tulisan tu, gunakan alat yang tumpul ya. Kalau gunakan peralatan yang tajam, akan menyebabkan tulisan tu pecah. Dan ini akan menyukarkan kita lah nanti kalau kita nak letak. Dan juga kalau dia jadi sepihan-sepihan kecil, bila kita masukkan jeli yang jernih nanti, sepihan kecil tu akan bersepah dan nampak kotor lah. Nampak macam ada habuk kat situ. Sebab jeli jernih is jernih kan. Jadi nak alihkan tu gunakan tumpul ya, objek tumpul. Macam kat sini saya gunakan chopstick. Boleh gunakan apa-apa peralatan di dapur anda. Yang penting peralatan tumpul dan tidak merosakkan tulisan kita yang kita dah buat tadi ya. Okey. Okey, sekarang kita nak masukkan jeli jernih dalam tulisan ni. Okey. Kita kena ingat rules tertentu untuk pastikan jeli ni yang ini tidak bergerak. Jadi kita kena perlahankan siraman dalam ni ya. Kita kena pastikan ada satu halangan. Macam ni saya gunakan sudu. Okey, supaya jeli ni tidak turun terlalu laju dan menyebabkan tulisan ni bergerak. Okey. Yang kedua, kena pastikan suhu ya. Suhu mestilah bukan suhu didih. Kalau suhu didih, tulisan tu akan cair ya. Tuangkan perlahan-lahan. Okey, dan tulisan tu akan tetap berada di sana ya. Okey. Macam kita refer dalam buku. Okey, pastikan pertama tebal. Yang kedua, masa kita buat bancuhan tulisan ni lagi, kita kena pastikan okey, bancuhan dia adalah lebih thick, lebih rich, di mana kita boleh tambahkan sedikit sebuk agar-agar. Saya kat sini saya gunakan sebuk agar-agar Jepun ataupun sebuk agar-agar lain, ataupun kalau kita gunakan minuman untuk pewarna tu kan, kita letak soya, kita boleh lebihkan sikit soya tu untuk pastikan kandung dia punya isi padu tu lebih kan. Jadi macam ni tau, dia macam contoh lah, kita letakkan batu ke dalam air, mesti batu tu akan tenggelam kerana isi padu batu tu adalah lebih tumpat. Macam tu juga keadaan bila kita nak letakkan tulisan. Kita nak pastikan tulisan tu tetap berada di bawah loyang dan tidak bergerak. Kita kena pastikan isi padu kita adalah lebih daripada isi padu agar-agar ataupun jeli yang kosong. Jadi kita pastikan kita letak sedikit elements yang menyebabkan isi padu dia lebih thick ya. Jadi dia tidak bergerak. Dan juga pastikan kita guna
permukaan yang tidak licin lah. Selalunya kalau kita letak dalam acuan plastik, dia mudah bergerak sebab dia licin. Jadi kalau kita gunakan loyang khas untuk jeli ataupun guna loyang biasa yang yang warna silver macam ni, tak ada masalah. Dekat sini saya gunakan loyang yang khas untuk jeli 3D lah. Okey, boleh cuba dan kita tengok ada banyak masalah kat sini. Saya cuba terangkan satu-satu ya. Saya tunjukkan di sini contoh yang ni adalah bila isi padu tulisan tu dia tak berapa thick, dia tak rich, jadi dia mudah terapung. Bila kita letak jeli jernih, nampak dia naik ke atas, tulisan-tulisan tu terapung. Jadi kita tahulah kalau keadaan macam ni, macam kita masukkan kapas ke dalam air, dia akan timbul. Kita tak boleh buat apa. Jadi pastikan bancuhan kita tu thick ya. Okey, contoh lain contohlah. Okey, untuk kita letak gunakan biskut cutter, kita kena pastikan ketebalan tulisan tu cantik. Kalau terlalu tebal, tulisan tu akan mengembang. Itu pun susah. Dan jika kita letak juga jeli tu tulisan dalam keadaan panas, lagi menambahkan kebesaran tulisan tu, dia akan mengembang dan nampak seperti tulisan tu, huruf tu tak cantik. Pastikan ketebalannya, kalau kita nak gunakan kata, ketebalan jeli yang kita buat asas sebelum kita cut tu mempunyai ketebalan yang cantik lah. Ada dinyatakan juga dalam buku lah tentang ketebalan yang patut untuk kita buat untuk guna kata ya. Okey, lepas tu lagi satu, tuangkan jeli tu ke dalam bekas dengan perlahan. Kenapa kita adakan halangan? Supaya jeli tu tak turun laju dan dia menghancurkan susunan tulisan yang kita dah susun cantik-cantik tadi. Itu pun bahaya. Dan lagi satu, kalau kita bermain dengan suhu, kita nak letak, kita pastikan jeli ni dia tak panas, sebab sekiranya jeli panas, kita letak dalam tulisan yang dah sejuk, tulisan tu akan terus cair dalam jeli yang panas. Jadi jangan guna suhu yang panas. Pastikan suhu yang jeli yang kita nak tuangkan tu, jeli jernih tu mempunyai suhu, kalau boleh dekat-dekat sama dengan suhu bilik, tapi dia belum lagi beku. Sebab kalau dah beku sangat pun susah. Jadi kita kena bermain dekat situ. Pastikan dia sejuk tapi belum beku. Jadi bila dia masuk, dia tidak akan merosakkan tulisan yang kita dah susun cantik-cantik tadi. Ya. Okey, itu tips-tips yang saya ingat lah. Yang lain boleh juga refer dalam buku, ada dia bagi tahu kenapa tulisan kita keluar dan sebagainya. So harap membantu dan semoga anda berjaya buat jeli yang cantik, tulisan yang kemas. Itu saja perkongsian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.